Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Saya dengan ini menjemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua terlebih dahulu. Kementerian Sumber Manusia ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan belanjawan 2021 Kementerian Sumber Manusia di peringkat jawatan kuasa. Dalam memastikan kesejahteraan dan kelangsungan hidup pekerja-pekerja dengan izin life and livelihood sentiasa terjamin dan terpelihara, kerajaan sejak pertengahan bulan Mac yang lalu telah memperkenalkan pelbagai inisiatif dalam pakej-pakej rangsangan untuk mencapai asas murni. Pada masa yang sama, kerajaan sentiasa berusaha mempraktiskan amalan tidak membezakan pekerja tempatan dan pekerja asing dalam perundangan pemburuan negara ini, di samping memastikan standard antarabangsa dengan izin International Best Practices dipatuhi. Kerajaan juga sedang sedaya upaya memastikan pekerja-pekerja asing yang bekerja di Malaysia tidak ditindas dalam usaha negara, pembentas elemen buruk paksa atau pemerdagangan manusia. Pihak kementerian amat komited dalam membersihkan nama negara itu di persada antarabangsa. Oleh yang demikian, belanjawan 2021 ini adalah amat penting bagi kementerian dalam menunaikan amanah yang dipertanggungjawabkan supaya dapat mencapai hasrat kerajaan dalam membantu pekerja dan majikan di negara kita meneruskan kehidupan dengan lebih terjamin dan sejahtera. Berhormat. Saya nak tanya sedikit, Tuan Speaker dengan izin. Mengenai tidak ada perbezaan di antara pekerja asing dan pekerja negara ini. Itu bagus dari segi undang-undang dan ILO, betul. Tetapi saya nak tanya, apakah usaha dalam membantras forced labour yang semasa kita PH kerajaan, kita telah memberi perhatian yang luar biasa dan kita juga telah mendraftkan dalam Akta Pekerja mengenai forced labour. Apakah pendirian yang berhormat sekarang mengenai forced labour? Saya tunggu sebentar, saya akan jawab. Kementerian melalui agensi-agensi seperti Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Jabatan Tenaga Kerja JTK, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP, Pembangunan Sumber Manusia Berhad dan lain-lain jabatan di bawahnya akan sentiasa menerima cadangan dan teguran daripada ahli-ahli yang berhormat. Tuan Yang Pertua memandangkan seramai 10 orang ahli berhormat telah berujah pada petang ini dan ada juga beberapa perkara telah merupakan sebagai cadangan dan ada juga beberapa perkara yang dibangkitkan merupakan sebagai pandangan dan ada juga beberapa perkara yang perlu saya jawab dalam dewan ini. Maka segala pandangan dan cadangan yang telah diutarakan ahli-ahli yang berhormat akan dikaji secara mendalam dan Kementerian Sumber Manusia akan mengambil tindakan yang sewajarnya mengikut peraturan-peraturan yang sedia ada dan mengikut kedudukan kewangan negara. Dan seterusnya izinkan saya terus menjawab isu-isu yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Yang pertama adalah rakan seperjuangan saya mantan Menteri Sumber Manusia yang berhormat Ipoh Barat mengenai program 3 perusahaan sumber manusia, program keselamatan dan kesihatan pekerja yang efektif dan juga mengapa peningkatan orang yang kompeten keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dicapai pada tahun 17% saja. Tuan Yang di-Pertua merujuk kepada petunjuk prestasi utama ataupun KPI bagi outcome 2 pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang efektif di bawah program 3 pengurusan negara. Pencapaian pada tahun 2019 ialah peningkatan 17% berbanding dengan tahun 2018. Setakat November 2020 terdapat seramai 68,501 orang yang kompeten keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berdaftar dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Ini merupakan peningkatan 17% bilangan orang yang kompeten yang dicapai pada tahun 2019 berbanding dengan tahun sebelumnya. Peningkatan bilangan orang yang berkompeten ini adalah berdasarkan permintaan daripada pihak industri dan keperluan kehendak perundangan. Sebagai langkah kehadapan, Rang Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindahan 2020 yang dicadang Kementerian Sumber Manusia akan memasukkan peruntukan pelantikan penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Selanjutnya akan meningkatkan lagi bilangan orang yang kompeten
keselamatan dan kesihatan pada pekerjaan. Tuan Yang Dipertua, seterusnya, satu lagi isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ipoh Barat adalah bagaimana meningkatkan penyertaan dalam kesatuan. Tuan Yang Dipertua, program-program KSM melalui Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja, JAKS, program Geran Pengurusan Kesatuan Sekerja berjumlah 1.1 juta bagi tahun 2021. Geran ini akan dapat membantu meningkatkan tahap pengurusan kesatuan agar lebih baik dan cemerlang dan menarik minat pekerja menyertai kesatuan. Tuan Yang Dipertua, seterusnya promosi penyertaan dan kesedaran menyertai kesatuan di kalangan pekerja dan majikan, program Labour Enrichment and Professionalism ataupun LEAP. Program LEAP ia akan mengukuhkan pegawai-pegawai kesatuan agar kesatuan sekerja lebih berdaya saing. Berhormat. Ya, saya habiskan dulu. Ya. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, mengenai mereka yang gagal mencarum perkesok. Majikan yang gagal mendaftar dan mencarum boleh dikompon dan didakwa di bawah Seksyen 95A Akta 4. Manakala pendakwaan boleh diambil dan disabitkan kesalahan boleh dikenakan penjara 2 tahun atau denda tidak melebihi RM Malaysia RM10,000 atau kedua-duanya. Satu lagi isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ipoh Barat adalah Konvensyen 87. Tuan Yang Dipertua, Malaysia sebagai member state of ILO perlu mematuhi atau prinsip-prinsip yang ditetapkan di bawah Konvensyen 87. Dan seterusnya mengenai isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ipoh Barat, decent work. Malaysia telah menandatangani MOU on decent work dengan ILO dan ILO sentiasa bekerjasama untuk membantu Malaysia dalam pelaksanaan dalam bidang-bidang prioriti seperti rights of work, future work dan decent work. Dan ada juga isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ipoh Barat meminta perincian projek naik taraf Institut Latihan KSM dan strategi meningkatkan pengambilan pekerja memandangkan Yang Berhormat telah menyatakan bahawa dari segi kebolehan adalah 22,000 tetapi hanya 18,000 muatan sekarang. Saya ingin bagi jaminan dengan bajet yang telah diluluskan pada tahun 2021, Kementerian Semua Malaysia akan menaik taraf semua ILP yang sedia ada mengikut keperluan semasa. Apabila kita lihat ala tuju negara kita adalah ke arah, bukan saja ala tuju negara kita, ala tuju dunia adalah ke arah IR 4.0, maka Kementerian akan pastikan semua ILP-ILP yang sedia ada akan dinaik taraf mengikut keperluan semasa. Yang Berhormat, saya nak balik kepada, saya belum dapat jawapan mengenai forced labour. Saya harap pegawai-pegawai dapat memberi jawapan tersebut. Saya cenderung mengenai masalah kesatuan kerja di negara ini. Kerana kita dalam satu situasi yang serius di mana anggota-anggota yang sedia ada adalah hanya kurang dari 5% pekerja di negara ini diliputi oleh kesatuan kerja. Maka inisiatif-inisiatif perlu diberi. Saya tahu pengagihan kewangan dan sebagainya is one aspect. Tetapi saya memohonlah jangan mengadakan mesyuarat-mesyuarat di 5-star hotel, you wear tie, you very professional. Itu tidak mencapai hasratnya. Yang kita perlu adalah berjumpa mereka di tempat-tempat kerja di mana kita memberitahu mereka apakah manfaat menjadi anggota kesatuan atau yang lain. Yang kedua adalah ILP. Yang saya maksudkan, Yang Berhormat, kita naik taraf saya setuju. Yang tu wang. Yang kita ada kapasiti ni 22,000. Ini bukan baru, Yang Berhormat. Bila saya pergi ke Kemaman bulan Januari, kita nampak ada okupansi ni hanya lebih kurang 70%. Yang Berhormat, bila saya menyiasat perkara itu dengan ke KP di sana, dia kata, Yang Berhormat, minta maaf, tak cukup katil lah, tak cukup bantal lah. Jadi maka kita tak boleh dapat lebih pelajar masuk ke ILP. Ini menjadi very serious situasi. You are only occupying 70%, whereas the staff and other people are 100%. Kita boleh beri sedikit longgaran. Kementerian Sumber Manusia is the best in the whole country kerana kita praktikal 70%. Kita teori 30% berbanding dengan lain-lain kementerian. Saya harap
sedikit mengambil tindakan tegas supaya kita meningkatkan. Semasa saya ada di sana, kita tingkatkan dari 16 ke 17 ke 18 ke 19 ribu. Maka saya harap kita boleh naikkan ke 22 ribu. And also online training. Apa jadi? Kita semasa saya menteri, saya approve online training. Sekarang anak-anak kita di rumah tak ada buat apa-apa online training. Tell your KP to do it. Implement it immediately. Tell Sutakno bahawa dia lambat. Give necessary action. Action to be taken immediately. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih atas segala cadangan yang berhormat. Memandangkan kita dalam proses mengurangkan pergantungan kepada pekerja asing dan menambahkan talent negara kita, dan dengan usaha kerajaan yang telah menubuhkan jawatan kosong untuk pekerja ke arah 500,000 pekerja tempatan, segala cadangan yang telah diutarakan oleh Yang Berhormat akan dipandang serius, dan saya pastikan kita menggunakan ILP-ILP yang sedia ada sepenuhnya untuk mencapai hasrat. Dan bagi isu terakhir mengenai pos labor, Tuan Yang di-Pertua, telah dicadangkan pindahan Akta Kerja 1955 dan akan diedarkan untuk mendapatkan kelulusan Jabatan Menteri dalam masa terdekat, dan antara pendekatan adalah meningkatkan penalti kepada mereka yang terlibat dalam buruh paksa dan sebagainya. Tuan Yang di-Pertua, memandangkan saya masa yang singkat dan perlu menjawab lagi Tuan Pengurusi, boleh saya minta pihak. penjelasan sedikit tentang satu perkara ringkas saja Yang Berhormat Tuan Menteri. Yang di-Pertua, saya cuma ada 3 minit saja untuk habis menggulung. Maka saya teruskan dengan jawapan-jawapan yang penting kepada ahli yang berhormat telah. Soalan ringkas saja. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat YB Situ, Kementerian Sumber Manusia menerusi pembangunan sumber manusia berhad telah melancarkan inisiatif penjana HRDF dengan objektif untuk menyokong agenda kerajaan di dalam pemulihan semula ekonomi negara yang terkesan disebabkan oleh COVID-19. 5 skim telah diperkenalkan melalui inisiatif ini yang terdiri daripada Place and Train, B40 Development, SME Development, Industry Revolution 4.0 dan Gerak Insan Gebilang. Skim-skim ini diwujudkan dengan tujuan untuk membantu rakyat dalam mendapat penempatan pekerjaan self-employed serta menambah dan meningkatkan kemahiran mereka. Setakat 27 November 2020, pembangunan sumber manusia telah meluluskan sebanyak 62,255 pelatih bagi mengikuti skim-skim yang melibatkan penempatan pekerjaan dan pekerjaan sendiri ini. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya satu lagi isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Situ adalah mengenai peruntukan Karnival Kerjaya, program Eksplorasi Job Malaysia dan outreach yang tidak diperuntukkan pada 2021. Kementerian menyedari akan keperluan untuk menjalankan 2 program tersebut bagi tahun 2021. Sehubung dengan itu, Kementerian telah mengemukakan permohonan kepada Kementerian Kewangan untuk peruntukan tambahan berjumlah 3.5 juta ringgit bagi tujuan 2 program berkenaan pada tahun hadapan. Kementerian Sumber Manusia akan mengendalikan My Future Jobs Portal kerana pihak Majlis Tindakan Ekonomi telah memutuskan ianya akan bertindak sebagai portal pekerjaan kebangsaan. Tuan di-Pertua, seterusnya Yang Berhormat Pokok telah membangkitkan berapakah penempatan pekerjaan bagi mereka 1,000 yang telah diberhentikan. Untuk maklumat Yang Berhormat, seramai 30,997 orang berinsurans telah berjaya ditempatkan dari jumlah 100,000 yang telah diberhentikan setakat 4 Disember 2020. Manakala 93,204 orang telah ditempatkan melalui hiring insentif yang juga melibatkan pekerja yang diberhentikan. Pengurusi, Satu lagi isu yang telah saya dibangkitkan. minta mencelahat just 30 saat saja, very short. Tuan Yang di-Pertua, satu lagi saya biasa. Tuan Pengurusi. Tuan Yang di-Pertua, satu lagi isu yang telah dibangkitkan 30 seconds, I promise. mengenai pekerja-pekerja tempatan yang menggantikan pekerja asing. Kerajaan juga Inilah akan meneruskan berkaitan inisiatif tarik berkuasa untuk pindahan Akta Perubahan Perusahaan yang diluluskan pada masa Pakatan Harapan. Tuan-tuan Yang di-Pertua, saya habiskan, saya akan bagi dalam. Okey, baik. Terima kasih. Saya cuma risau, saya tak sempat jawab yang betul-betul dah bangkitkan isu. Kerajaan juga akan meneruskan inisiatif pengambilan pekerja di bawah Perkeso yang kini dikenali sebagai Penjana Kerjaya dengan beberapa penambahbaikan. Pertama, insentif untuk pekerja bergaji RM1,500 ke atas akan dinaikkan daripada kadar
rata RM5,800 sebulan kepada 40% daripada gaji bulanan terhad kepada insentif maksimum RM4,000 sebulan. Kedua, bagi menggalakkan peluang pekerjaan kepada golongan OKU, penganggur jangka panjang dan pekerja yang diberhentikan, majikan akan diberi insentif tambahan sebanyak 20%, majikan keseluruhan. Insentif majikan berjumlah 60%. Ketiga, bagi sektor dan kebergantungan tinggi kepada pekerja asing seperti pembinaan dan perladangan, insentif khas sebanyak 60% daripada gaji bulanan disediakan dengan 40% disalurkan terus kepada majikan dan 20% kepada pekerja tempatan yang menggantikan pekerja asing. Ketiga, insentif ini akan diberikan untuk tempoh 6 bulan. Dan keempat, bagi mereka yang telah diambil bekerja di bawah penjara kerjaya, kos maksimum program latihan yang layak dituntut majikan dinaikkan daripada RM4,000 kepada RM7,000 bagi menjalani program kemahiran tinggi atau sijil profesional. Kelima, program perantisan belia. Kerajaan akan menyediakan insentif kepada majikan swasta sebanyak RM1,000 sebulan sehingga 3 bulan bagi setiap graduan baru yang menyertai program perantisan. Sebagai tambahan, majikan juga boleh menuntut geran sehingga RM4,000 untuk program latihan bagi perantis tersebut. Dan program ini dijangka memanfaatkan sehingga 5,000 graduan baru dengan peruntukan RM250 juta. Pada masa yang sama, kita minta semua majikan untuk beriklan dalam job portal untuk memastikan peluang itu diberi kepada pekerja tempatan. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya Yang Berhormat. Sikit-sikit ya. Bagi fokus. Okey. Terima kasih. Yang Berhormat memang baik. Saya tak akan haramkan Yang Berhormat ataupun parti Yang Berhormat. itu kawan Yang Berhormat Pendang saja yang nak haram parti Yang Berhormat. Tak sah duk divide and rule lah. Kami tak berpecah lah. Pokok senang. Please lah. Bajet untuk kandak apa ni petai tak ada tahun ni. Baik. Saya nak dapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat. Tadi ini berapa jumlah saya katakan bahawa daripada PKP sebelum ini daripada bulan 3 sampai sekarang ni pekerja asing yang telah pun dihantar pulang ataupun dikurangkan dan tempat mereka diambil alih oleh pekerja tempatan. Sudah berapa banyak? Dan saya nak tanya juga bahawa berapa unjuran program rekalibrasi tenaga kerja iaitu antara Jabatan Immigration dan juga Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung ini antara Kementerian KDN dan juga Kementerian Yang Berhormat ni yang unjuran dia berapa pekerja parti pendatang tanpa izin yang akan diambil bekerja. Jadi saya fikir bahawa keadaan ini tidak akan dapat mengurangkan pekerja asing dalam negara kita. Walaupun di sektor 3D yang Berhormat kata banyak insentif yang kita berikan, tetapi bila kita nak ambil pekerja tanpa izin ini untuk masuk dalam sektor pekerjaan nak legalizekan mereka, jadi macam mana pekerja tempatan kita? Jadi saya minta penjelasan. Tuan Yang di-Pertua, mengenai jumlah yang dipohon oleh Yang Berhormat, saya akan bagi secara bertulis memandangkan terlalu awal untuk program-program reklarasi baru telah diumumkan. Kita dalam masih peringkat awal dari segi menerima permohonan, mengkaji, meneliti, dan itu perlu melalui satu proses. Maka saya akan perlukan masa untuk beri secara bertulis. Mengenai 100,000 orang yang telah hilang kerja, pekerja asing, saya akan bagi secara bertulis. Yang Berhormat, sebab ini melibatkan kedua-dua kementerian, bukan hanya bergantung pada Kementerian Sumber Manusia. Walaupun ada ahli Yang Berhormat telah membangkitkan termasuk Permatang Pau dan Dungun mengenai integrasi di antara Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri, saya ingin dengan umumkan di Dewan Yang Mulia ini, kini kedua-dua kementerian telah bersetuju untuk kongsi data di mana segala urusan adalah di antara kedua-dua manusia. Segala data yang ada di Kementerian Sumber Manusia akan berkongsi dengan Kementerian Dalam Negeri. Maka ini adalah satu langkah yang positif yang kerajaan telah mengambil untuk mengurangkan kekangan untuk meneruskan usaha mengendali pekerja asing. Yang seterusnya, isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Dungun, Talent Corp melalui Career Comeback Program ataupun CCP akan memperluaskan intervensi kepada semua wanita yang berehat daripada kerjaya, termasuk wanita yang kehilangan pekerjaan, pengangguran dan terpingkir. Kerjasama awam dan swasta juga untuk memastikan kelestarian program ini yang berfokus pada penyelesaian untuk meningkatkan kemampuan dan kesediaan untuk kembali bekerja. Sebagai pelengkap, Talent Corp juga akan mempromosi memacu flexible working arrangement
sebagai norma baru yang turut merangkumi penglibatan dalam ekonomi gig secara kerja separuh masa dan berasaskan kontrak projek. Langkah ini dilihat berkesan dalam mengekal dan memperluaskan peluang pekerjaan dan tenaga kerja wanita. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya ini saya dah jawab. Forced labor. Ada itu priority oleh kementerian atau tidak lagi? Forced labor. I've answered. Dah jawab tadi. Belum jawab lagi. Saya dah jawab Yang Berhormat. Kapal punya bertulis lah, kapal punya bertulis. Kapal boleh bertulis? Wabi 3 minit. Jawab soal Kelang. Okey, sebentar. Yang Berhormat Menteri steady lah. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya Yang Berhormat Kelang telah meminta apakah jenis kesalahan di bawah Akta 446 yang berapakah jumlah penalti yang ditetapkan. Tuan Yang di-Pertua, kesalahan utama di bawah Akta 446 ialah kegagalan majikan atau penyedia penginapan berpusat untuk mendapatkan perakuan penginapan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengarah JTK. Majikan yang gagal mendapatkan perakuan penginapan melakukan kesalahan dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000. Manakala yang bagi penyedia penginapan berpusat yang gagal mendapat pengakuan penginapan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya. Tuan Yang di-Pertua, yang penting sini adalah RM50,000 ni untuk setiap pekerja. Baru-baru ini ada satu sektor yang melibatkan 1,800 pekerja, jumlahnya akan mencapai sehingga 90 juta jika ikut peraturan. Majikan atau penyedia penginapan berpusat gagal memberikan notis pendudukan pekerja dalam penginapan dalam masa tempoh 30 hari dan tarikh pendudukan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM10,000 jika sabit kesalahan. Majikan atau penyedia penginapan berpusat yang gagal mematuhi undang-undang pihak berkuasa tempatan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 24H Akta 446 dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 jika sabit kesalahan. Tuan Yang di-Pertua, setelah beberapa isu telah dibangkitkan, saya akan beri jawapan secara bertulis, termasuk isu yang telah dibangkitkan oleh Permatang Pau di mana prestasi Talent Corp. Untuk maklumat ahli yang berhormat, baru-baru ini Kementerian Sumber Manusia telah melantik ahli lembaga baru dan satu ahli lembaga baru yang cukup berwibawa. Saya percaya dengan adanya ahli lembaga yang baru, kita dapat mengatasi dari segi prestasi. Talent Corp. Menteri, isu yang sangat bangkit ialah berkait dengan adakah kerajaan akan menukar syarat untuk SIP. Berhormat nak beri laluan pada Sungai Buloh. 30 saat saja, Berhormat Menteri. Soalan saya. Saya Okey, Kelang dulu. Terima kasih Tuan Usi, Menteri. Tadi saya telah mencadangkan supaya skema SIP ditukar, diulang kaji, supaya untuk memberi kebaikan untuk banyak pekerja yang sedia ada. Sekarang kita gunakan satu skema yang limit the number of workers yang boleh mengambil bahagian dalam SIP ini. So minta pandangan Berhormat kalau kementerian akan mengulang kaji skema-skema ini dan juga syarat-syarat dan terma-terma supaya lebih pekerja boleh mengambil kesempatan untuk mendapat bantuan dari pihak kerajaan. Terima kasih Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Kelang telah mencadangkan supaya bantuan SIP daripada 80%, 50, 40 itu telah ditukar supaya kita dapat memberi satu pulangan yang munasbah kepada pencarum. Ini perlukan sedikit kajian yang secara mendalam sebab menilai yang kos yang sebegitu tinggi. Maka saya perlu masa. Apa masa Menteri? Tak, untuk menukar 3 bulan. daripada setakat ni sumbangan daripada Kementerian Perkeso adalah 80% bagi bulan pertama, seterusnya 50% dan 40% dan akhirnya 30%. Ini adalah kadar yang ditetapkan. Sekiranya cadangan yang berhormat untuk memberi satu pulangan lebih banyak, bagilah sedikit masa kita kaji sama ada perkara ini praktikal, mengikut peraturan dan juga mengikut kedudukan kewangan yang sedia ada. Buat sementara boleh dapat satu bolehkah ini bawa dari ke kerajaan sesi parlimen yang akan datang untuk dibahas? Dah dijawab. Boleh Tuan Yang Berhormat. di-Pertua.
Sungai Buloh Masih just Tuan ringkas Yang saja. di-Pertua, akhirnya sebelum mengakhiri ucapan saya ingin beri peluang kepada Sungai Buloh memandangkan. Ya, lama dia tunggu. Baik, terima kasih Tuan Pengerusi dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Soalan saya adalah berkaitan pindahan kepada Undang-Undang Pekerja yang telah diluluskan di Parlimen, khususnya Akta Perhubungan Perusahaan yang telah diluluskan pada masa Pakatan Harapan. Bilakah pindahan ini akan diwartakan dan dikuatkuasakan? Yang kedua ialah ada juga cadangan dulu membina Akta Kerja dan juga Akta Kesatuan Kerja yang telah dirunding oleh beberapa pihak. Saya nak tanya sekarang dan dapat penjelasan apakah status pindahan itu sekarang. Terima kasih. Ya, Menteri, saya bertanya banyak soalan daripada Pontian. Saya harap Yang Berhormat Menteri kesiankan bagilah jawapan juga. Walau sebaris dua. Di-Pertua, Saya juga mohon jawapan. segala Menteri. perubahan peraturan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Subang Jaya, kita cuba sedaya upaya. Kita sedar, itu satu perubahan yang penting. Tetapi bagi mungkin kemungkinan besar kita akan memasukkan Dewan Yang Mulia ini pada bulan 3 tahun hadapan. Dan seterusnya mengenai Akta Perhubungan Perusahaan yang sudah diluluskan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. akan dikuatkuaskan pada bulan pertama Januari. Terima kasih. Terusnya Tuan Yang di-Pertua, sahabat saya daripada Pontian telah membangkitkan isu-isu mengenai kadar pengangguran dan pecahan 500,000 orang pekerja, peluang pekerjaan akan dilahirkan. Untuk 500,000 peluang pekerjaan masih dalam perbincangan dan perlu diperhalusi dan teliti sebelum kita buat sebarang pengumuman mengenai jumlah yang mengikut pecahan. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih. Tahniah, hidup MIC. Yang Berhormat, masalahnya ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 823,755,800 untuk kepala B46 anggaran perbelanjaan mengurus 2021 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju, kepala B46 jadi sebahagian daripada jadual. Seterusnya, masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P46, anggaran perbelanjaan pembangunan 2021 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju, sila kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara bersetuju, perbelanjaan di bawah kepala P46 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan.